Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pelajar. Baik, pada minggu lepas kita dah habis untuk ujian lisan yang meliputi individu dan juga kumpulan. Baik, jadi pada minggu ini kita akan sambung untuk latihan sintaksis iaitu ayat. So kita dah habis untuk bentuk kata dan juga golongan kata. Jadi hari ini kita akan masuk untuk sintaksis. Okey, cikgu faham. Dekat sekolah setiap dari kamu dah habis belajar pun tentang ayat. Jadi hari ini kita akan buat keseluruhan latihan yang berdasarkan sintaksis. Okey, baik. Okey, nampak apa yang cikgu share dekat skrin? Okey. Baik. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti, tukarkan ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang. Okey. Apakah maksud susunan biasa dan apakah maksud songsang? Siapa tahu? Apa maksud ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang? Apa dia? Ayat susunan songsang ni terbalikkan kan, yang ke depan ke belakang. Ya, betul. Ayat susunan biasa ni subjek di depan, predikat di belakang. Kalau songsang dia terbalik. Predikat di depan, subjek di belakang. Okey, tahniah. Terima kasih Nur Abiana. Okey. Jadi kita kena lihat dari ayat ke ayat dalam perenggan yang diberikan. Okey. Kajian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mendapati pelajar yang menunggang motosikal ke sekolah kebanyakannya tidak memiliki lesen. Okey. Lihat ayat pertama ini. Okey. Sebelum kita tukar kepada songsang, kita kena kenal pasti mana subjek dan mana predikat. Okey. So ayat pertama ni mana subjek dia? Respon sikit mana subjek dalam ayat pertama ni? Okey, nampak boleh komen dekat chat. Mana subjek dia? Okey, minta maaf. Line problem sikit. Okey, mana subjek tadi? Ayat pertama tadi, mana subjek dia? Tak tahu subjek dekat mana. Subjek tu terdiri daripada frasa nama. Mana frasa nama dalam ayat pertama ni? Kajian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mendapati pelajar yang menunggang motosikal ke sekolah kebanyakannya tidak memiliki lesen. Subjek dia kajian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Betul. Kajian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Kenapa subjek? Sebab itu ialah frasa nama. Okey. So, di belakang ni secara automatik ialah predikat. Okey, nampak jelas Jadi nak tukar macam mana? Senang saja terbalik Ini subjek, ini predikat. Okey. So nak
jadi ayat songsang, kita terbalikkan. Okey. Macam mana? Copy. Okey, ini subjek dia dekat belakang. Okey, jadi kita letakkan huruf besar di depan. Menepati pelajar menunggang motosikal ke sekolah, kebanyakannya tidak memiliki lesen. Kemudian koma, kajian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Okey, faham Okey. Sekarang kita lihat pula ayat yang kedua. Okey, ayat kedua. Okey, kebanyakan pelajar ini tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Okey, mana subjek dia? Kebanyakan pelajar. Ya, bagus. Kebanyakan pelajar ini. Okey, kebanyakan pelajar ini. So, predikat dia ialah tidak mematuhi undang-undang jalan. Alamak. Tidak mematuhi undang-undang jalan raya. So, terbalikkan saja macam biasa. Tidak mematuhi undang-undang jalan raya kebanyakan pelajar ini. Okey. So, kat sini better letak koma. Okey, jelas Okey, lihat pula ayat yang ketiga. Ibu bapa perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi mengatasi masalah yang semakin menular dalam kalangan murid. Okey, manakah subjek? Cikgu tengok Abiana saja respon. Yang lain mana yang lain? Ya, Afiqah, bagus. Ibu bapa. So, predikat dia ialah perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi mengatasi permasalahan yang semakin menular dalam kalangan murid. Okey. Jelas Okey, terima kasih Nur Afiqah tadi Nur Afiqah Okey, sekarang betul ke Nur Afiqah? Okey, sekarang kita lihat pula ayat yang keempat.
Bagi pelajar yang telah layak mengambil lesen, ibu bapa perlu mendaftarkan mereka ke kelas memandu. Okey, manakah subjeknya? Manakah subjek bagi ayat yang keempat ni? Ibu bapa mungkin, cuba lagi. Tak ada pun ibu bapa mungkin, tak ada kat sini. Okey, cuba lagi Okey, bagi pelajar telah layak mengambil lesen. Ya, betul. Kejap betul-betul. Bagi pelajar yang telah layak mengambil lesen. Itu ialah subjek. Bagi pelajar yang telah layak mengambil lesen ialah subjek. Ibu bapa bukan Jadi dia punya predikat ialah ibu bapa perlu mendaftarkan mereka ke kelas memandu. Okey, dia terbalik. So, ambil balik dia punya dia punya predikat tadi letak di depan Ibu bapa perlu mendaftarkan mereka ke kelas memandu. Kemudian kita ambil subjek tadi. Ibu bapa perlu mendaftarkan mereka ke kelas memandu bagi pelajar yang telah layak mengambil lesen. Okey. Jelas? Sekarang kita lihat pula ayat yang kelima. Aktiviti mereka memerlukan pemantauan daripada ibu bapa supaya dapat mengelakkan aktiviti lumba haram. Okey, ini pun senang. Mana subjek dia? Bagus, Afiq Ryan. Aktiviti mereka. Kurang tepat Afiq. Kurang tepat. Cuba lagi. Ingat, kalau subjek tu dia merupakan frasa nama ataupun kata nama. Aktiviti mereka memerlukan pemantauan. Aktiviti. Okey, sebenarnya kalau Abiana beritahu, Ke aktiviti sahaja. kalau Abiana tulis apa ni? Ambil sekali memerlukan pengetahuan tu kurang sesuai. Ke aktiviti sahaja. Aktiviti saja. Mereka tu apa? Mereka tu ialah kata ganti nama dari ketiga kan. Jadi itu termasuk dengan frasa nama. Jadi kat sini subjek dia ialah aktiviti mereka. Kenapa memerlukan yang tak boleh jadi subjek? Sebab memerlukan ni ialah frasa kerja. Frasa kerja ni dia merupakan inti kepada predikat. Dia unsur dalam predikat. Kan? Dan biasanya dalam predikat dia ada apa? Frasa kerja, frasa adjektif, frasa seni nama. Ada juga predikat yang terdiri daripada frasa nama, tapi jaranglah. Okey. That's why memerlukan pemantauan sampai lumba haram ni ialah ialah predikat. Sebab dia punya inti utama ialah memerlukan. Memerlukan ialah kata kerja. Okey. Kita jangan tertipu
aktiviti mereka. Aktiviti mereka tadi ialah subjek, jadi kita ke belakangkan dia. Okay, jangan lupa bila kamu dah songsangkan, pastikan kamu jaga kat ejaan tu. Okay. So, lihat pula ayat yang ke-6. Okay, kita buat perlahan-perlahan saja supaya kamu semua faham. Kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah dapat membendung permasalahan ini. Okey, mana subjek dia? Bagus, makin ramai yang respon. Kerjasama ibu bapa. Okey, okey. Afiqah dengan Aini kurang tepat. Tak apa, cuba lagi. Okey, Afiq Ryan betul. Kerjasama ibu bapa dengan dan pihak sekolah. Bukan dan dengan Afiq dengan. Hati-hati dengan pihak sekolah, bukan dan. Kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah. Cikgu tulis pula. Sorry. Kat sini kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah ialah subjek. So, kenapa dapat membendung permasalahan ini ialah predikat? Sebab dapat membendung ni ialah frasa kerja. Permasalahan ini ialah objek. So, predikat dia ialah dapat membendung permasalahan ini. Subjek dia kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah. Kita balikkan. Dapat membendung permasalahan ini kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah. Okey. Jelas Sekarang kita lihat pula ayat yang ke-7. Kewujudan PIBG dapat membincangkan isu yang sering dikaitkan dengan pelajar sekolah. Okey, bagus makin ramai respon. Ya, Afiq Ryan. Kewujudan PIBG. Bagus. Kewujudan PIBG ialah subjek. So, predikat dia ialah dapat membincangkan isu yang sering dikaitkan dengan pelajar sekolah. Okey. Apa subjek tadi? Kewujudan PIBG. Okay, ada yang tanya, cikgu kena letak koma ke? Tak boleh letak pun tak apa. Nak letak pun lagi bagus. Okey. Sekarang lihat ayat yang terakhir, ayat ke-8. Ya, usaha ibu bapa dan PIBG. Okey, bagus. Aini, Batrisha. Usaha ibu bapa. Tak boleh. Tak. Okey, usaha ibu bapa dan PIBG ialah subjek.
akan menghasilkan pelajar yang berhemah di jalan raya dan seterusnya mengelakkan lumba haram ialah predikat. Okey, subjek tadi usaha ibu bapa dan usaha ibu bapa dan PIBG. Okey. Jadi kita dah selesai tukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Okey, gua harap semua faham Baik, kita pergi ke letihan yang kedua. Okey, berdasarkan petikan di bawah, bina 10 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Okey, sebelum cikgu go through untuk jawapan, cuba kamu senaraikan kata tanya yang kamu tahu. Apa dia? Senaraikan kata tanya yang kamu tahu. Tulis dekat chat sekarang. Lupa dah apa itu kata tanya. Ya, bagaimanakah lagi? Bagaimanakah? Siapakah? Apakah? Siapakah? Siapakah? Bilakah? Bilakah? Di mana? Bila? Bukan. Di manakah betul? Bukan. Oh, betul lah. Okey, kenapakah tu kita jarang guna. Kita biasa guna mengapakah. Okey, apa lagi? Okey, contoh bagaimanakah tu untuk apa? Untuk cara. Cara sesuatu ataupun proses suatu perkara. Apakah? Okey, apakah tu untuk kita tanyakan sesuatu benda lah. Apakah? Siapakah tu jawapannya mesti orang. Kan? Mesti orang. Bilakah tu tentang masa. Di manakah tu jawapannya mesti tentang tempat. Mengapakah tu jawapannya mesti ada kerana ataupun sebab, alasan. Apa lagi? Adakah? Kalau adakah, soalan adakah, jawapan dia ya ataupun tidak sahaja. Jelas? Baik, sekarang kita lihat ayat di bawah ini. Okey, kat sini memang agak pelik. Sebab dia dah bercampur. Jadi kamu kena rajin buat bracket macam ni. Supaya kamu nampak ayat ke ayat. Okey, tapi kamu punya keliru. Ayat pertama ni, dia ada berapa perkataan condong? Sekejap Dia ada 1, 2, 3. Maknanya ayat pertama ni ada 3 ayat tanya. Okey. Kamu jangan fikir kalau satu ayat ni satu ayat tanya saja. Tak Tengok balik soalan kata apa. Kata tanya yang digunakan adalah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Okey, jelas? Jangan keliru Kamu fokuskan perkataan yang huruf condong. Lepas tu, kiranya macam inilah. Yang huruf condong ni jawapan dia. Jawapan dia. So, kamu kena bina soalan. Pastikan soalan yang dibina tu kamu tak tulis balik perkataan yang huruf condong ni. Perkataan huruf condong ni tak boleh ada dalam soalan. Okey Okey, tak apa. Kita tengok yang pertama dulu di Kuala Lumpur. Ya. So, guna di manakah?
Betul, di manakah? Okey, cuba buat ayat untuk di Kuala Lumpur tadi. Di manakah terletaknya pusat latihan? Di manakah terletaknya pusat latihan polis Pulau Lampur terbesar di negara ini? Ya, betul. Afikah betul tapi dia tak lengkap. Dia tak ambil yang ni Okey, kejap. Okey, kejap cikgu copy balik yang ni. Okey. Pastikan kita ambil sebanyak mana maklumat dalam soalan tadi. Okey, so tambah katanya. Okey, ingat kalau tanya di manakah ni, bukan kita rapat macam ni. Kalau kita rapat ni dah jadi imbuhan tau. So kita kena jarak. Di manakah? Di manakah pusat latihan polis pelapor yang terbesar? Tambah kata hubung pancangan relatif yang terbesar negara ini terletak. Buang yang terletak. Pastikan ada tanda soal. Okey, jelas So jawapan apa dia? Di Kuala Lumpur. Nampak? Baik, yang kedua. Tadi cikgu tengok ada Afiq Ryan. Respon. Okey, Qurratu Aini. Okey, betul tapi kata kerja dia salah. Kata kerja dia salah Siapakah yang rasmi? Siapakah yang telah Merasmikan. bagus, telah merasmikan pusat latihan polis Pulapol. Itu saja. Jawapan dia ialah yang amat berhormat Perdana Menteri. Okey. Yang ketiga, 3 Disember tentang masa. Bilakah Okey, bilakah pusat latihan polis Pulau Lampur diadakan? diadakan? Betul ke diadakan? Diada. Bukan diadakan. Okey, cuba balik. Bukan diadakan. Ya. Ya, Aini dirasmikan. Bilakah alamak silap pula. Bilakah pusat latihan polis Pulapol dirasmikan? Okey. Dah selesai yang pertama, tengok ayat kedua pula. Pusat ini boleh memuatkan kira-kira 2,000 peserta. Nampak? 2,000. Allah. Kira-kira 2,000 peserta. 2,000 peserta tu ialah bilangan. Kalau bilangan, apa kata tanya yang sesuai? Berapakah? Ya, bagus. Berapakah? Okey, so macam nak buat ayat dia? Nak buat katanya macam mana? Berapakah apa? Copy balik. Apakah pusat ini boleh dimuatkan? Ya. Sekejap. Berapakah pusat ini boleh dimuatkan? Berapakah pusat ini boleh memuatkan? Dia bukan nak memuatkan pusat, dia nak memuatkan siapa? Dia nak memuatkan peserta. Kan? Bukan nak memuatkan pusat tu, peserta. Okey, jap.
Okey, sebentar. Berapakah bilangan peserta yang boleh muat dalam pusat latihan polis pelapor? Memang betul, tapi kata kerja dia salah. Okey, macam ni Berapakah bilangan tu betul lah. Berapakah bilangan peserta? Nome. Peserta yang baru menyertai pasukan polis diraja Malaysia. Berapakah bilangan peserta yang baru menyertai pasukan polis diraja Malaysia? Boleh dimuatkan. Bukan boleh muat, boleh dimuatkan. Boleh dimuatkan. Sekejap, Boleh dimuatkan dalam pula di pusat ini. Kita ambil ringkas di pusat. Di pusat ini Tak perlu kita ulang balik di pelapor tu. Berapakah bilangan peserta yang baru menyertai pasukan polis diraja Malaysia boleh dimuatkan di pusat ini? So, jawapan dia ialah kira-kira 2,000 peserta. Nampak? Baru ada relate. Baru ada relate. Baru ada kaitan. Okey, sekarang kita lihat pula ayat yang ketiga. Bentuk latihan di pusat ini ialah melalui kursus secara dalaman dan luaran. Bagaimanakah? Ya, bagaimanakah? Sebab dia nak tanya bentuk, maknanya cara dia macam mana. Bagaimanakah? Okey, bagaimanakah apa? Bagaimanakah bentuk latihan pusat ini? Ya, betul. Bagaimanakah bentuk latihan di pusat ini? Bagaimanakah bentuk latihan di pusat ini? Bagaimanakah bentuk latihan di pusat ini? So, jawapan ni apa dia? Tengok balik petikan. Betul tak jawapan dia ni? Melalui kursus secara dalaman dan luaran. Ya, bentuk dia kursus dalaman dan juga luaran. Yes. Apakah bentuk latihan di pusat ini? Boleh diterima juga. Apakah bentuk pun boleh terima. Okey, sekarang kita lihat pula ayat yang keempat. Selain itu, pusat latihan juga menyediakan pelbagai, nampak? Menyediakan pelbagai kemudahan seperti panggung wayang. Seperti tak pada, tak payah. Menyediakan pelbagai kemudahan. Kau ambil je. Okey, apa kata tanya yang sesuai? Menyediakan pelbagai kemudahan. Bagus, Qurratu Aini. Apakah kemudahan yang disediakan? Okey, tapi pendek. Cikgu, kalau Ya. adakah pusat teknik menyediakan pelbagai kemudahan? Kalau adakah, perkataan yang huruf condong tu mestilah ya ataupun tidak. Oh, Ingat, adakah tu jawapan dia ya atau tidak saja. Tapi kalau apakah, jawapan dia pelbagai. Okey, itu beza apakah dengan adakah. Okey, jap. Apakah kemudahan yang disediakan? Okey, betul, tapi ada sambungan lagi. Tengok balik dia punya petikan. Apakah kemudahan yang disediakan? Nampak sini. Kotak ini nampak bagi memudahkan urusan para peserta latihan. Itu kena salin Bagi memudahkan urusan para peserta latihan.
bagi memudahkan urusan para peserta latihan. Okey. Okey, Afiqah kurang tepat sebab kita kena tengok dalam ayat dia. Dalam ayat tu apa yang dia ada. Tak boleh kita petik ayat yang lain Okey. Baik, sekarang kita lihat pula ayat seterusnya. Lazimnya peserta latihan akan mengunjungi panggung wayang pada hujung minggu. Pada hujung minggu ni tentang masa kan. So masa apa dia? Bilakah? Okey, bilakah? Okey, sambung Afiq. Bilakah? Bilakah peserta latihan akan mengunjungi panggung wayang? Bagus. Bagus Afiq. Okey, kejap. Okey, kat mana tadi Bilakah peserta latihan akan mengunjungi panggung wayang? Okey. Tapi kita tengok balik. Okey, lazimnya tu maknanya kebiasaannya. So lazimnya kena ambil juga Bilakah lazimnya? Maknanya bilakah kebiasaannya? Lazimnya peserta latihan akan mengunjungi panggung wayang. Okey, sekarang kita lihat ayat seterusnya. Mereka tidak dapat pulang ke negeri masing-masing sehingga latihan selesai. Nampak kat sini? Ramai yang terlepas pandang. Yang condong ialah ni kan? Sekejap Okey, mereka. Mereka tu ialah orang. Kalau orang tu apa kata tanya yang sesuai? Orang apa kata tanya yang sesuai? Agak pula. Okey, Alisha, bagus. Siapakah? Bagus, Alisha. Okey, siapakah apa dia? Ya. Siapakah apa? Siapakah yang tidak dapat pulang ke negeri masing-masing sehingga latihan selesai? Bagus. Terima kasih, Abiana. Kamu jangan pening. Kamu tengok je dekat ayat semasa tu. Ni tengok ayat lain, tengok ayat tu je. Ayat dalam perkataan huruf condong tu. Okey. Setengah orang dia buat katanya tu betul tapi dia ayat tu ambil lain. Dia ambil ayat yang previous. Okey. Siapakah? Siapakah tidak dapat pulang? Siapakah yang tidak dapat pulang ke negeri masing-masing sehinggalah latihan selesai? Okey. Baik. Ayat seterusnya. Peserta akan menghubungi keluarga mereka menggunakan telefon bimbit. Bagaimanakah peserta menghubungi keluarga mereka? Betul, betul, betul. Bagaimanakah peserta menghubungi keluarga mereka? Ya. Bagaimanakah peserta akan menghubungi keluarga mereka? Jawapan dia melalui menggunakan telefon bimbit. Ni silap ni, bahasa ni telefon pintar kan. Bimbit ni pun lama. Okey, yang terakhir sekali setelah latihan tamat,
peserta akan diraikan dalam majlis tamat latihan yang diadakan secara besar-besaran. Okey, kat sini yang condong, ramai tak nampak ni, peserta. Jadi, siapa? Okey, macam mana nak buat? Siapakah apa? Siapakah yang akan diraikan dalam majlis tamat latihan yang diadakan secara besar-besaran? Ya, betul. Siapakah yang akan diraikan dalam majlis tamat latihan yang diadakan secara besar-besaran? Okey. Okey, kebiasaannya soalan sintaksis ni dalam exam yang sebenar, biasanya dia suruh kamu buat 3 ayat saja. Kan, 1 ayat tu 2 markah. So kat situ kamu dah kutip 6 markah. Kebiasaannya lah. Kadang-kadang ayat ni dia bagi 1 ayat 2 markah. Kadang-kadang 1 ayat 1 markah. Okey. Okey, lihat pula latihan yang seterusnya. Okey. Berdasarkan petikan di bawah, kenalah pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi ayat yang berikut. Okey, macam yang cikgu beritahu tadi, subjek ni biasanya frasa nama. Predikat ni biasanya frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Kadang-kadang dia ada frasa nama. Okey. Baik, lihat ayat yang pertama. Kek lapis Sarawak ialah sejenis pemanas mulut yang istimewa negeri Sarawak. Mana subjek dia? Kek lapis Sarawak. Ya, bagus. Kek lapis Sarawak. Senang dapat soalan macam ni. So, ialah sejenis manis mulut yang istimewa negeri Sarawak ialah predikat. Baik, nombor 2. Semasa musim perayaan, kek ini akan dihidangkan. Okey, mana subjek dia? Semasa musim perayaan. Okey, Abiana bagi tahu semasa musim perayaan. Okey, yang lain ada tak jawapan lain? Kek ini. Kek ini. Okey, ada yang bagi tahu semasa musim perayaan, ada yang bagi tahu kek ini. Mana satu ni? Kek ini kot. Kek ini. Okey, ada tak jawapan lain? Batrisha, kek ini. Afikah, musim perayaan. Musim perayaan memang salah, kurang sesuai. Kuratan ini, semasa musim perayaan kek ini. Ya, betul. Kuratu Aini. Semasa musim perayaan kek ini. Ini ialah subjek. Sebab frasa nama. Semasa musim perayaan tu penerang bagi frasa nama. Jadi predikat ialah akan dihidangkan. Kenapa akan dihidangkan predikat? Sebab dihidangkan ni ialah frasa kerja. Okey, bagus Kuratu Aini. Baik, ayat yang ketiga. Suatu sambutan hari lahir dan perkahwinan, masyarakat di Sarawak turut menyediakan hidangan ini. Mana subjek? Ya, Batrisha, betul. Suatu sambutan hari lahir dan perkahwinan, masyarakat. Batrisha terlepas. Masyarakat apa? Masyarakat di Sarawak. Masyarakat di Sarawak. Ini ialah frasa nama. Frasa nama pula subjek. Sebab ada frasa nama. Mana predikat dia? Turut menyediakan hidangan ini. Kenapa predikat? Sebab menyediakan tu frasa kerja. Okey. Baik, ayat yang keempat. Acuan khas digunakan bagi menghasilkan corak yang unik.
Corak Bagus khas. Aini. Ya betul Abiana. Corak khas. Corak khas pula. Acuan khas. Okey, kita laju Baik, ayat yang ke berapa dah ni? Kelima Kelebihan utama kek lapis Sarawak, motif dan coraknya yang unik selain keenakan rasanya. Kelebihan utama kek lapis Sarawak, motif dan coraknya. Ya. Kelebihan utama kek lapis Sarawak, motif dan coraknya. Okey, kelebihan utama kek lapis Sarawak, motif dan coraknya. Okey, cuba lagi. Kurang sesuai. Okey, Ketua Aini betul. Kelebihan utama kek lapis Sarawak. Kelebihan utama kek lapis Sarawak. Ini subjek. Motif dan coraknya yang unik. Okey, kat sini cikgu explain sikit Okey, kelebihan utama kek lapis Sarawak ialah frasa nama Motif dan coraknya ialah frasa nama juga. Jadi dia punya pola ayat frasa nama tambah frasa nama. Motif dan corak yang unik. Yang unik ini ialah penerang bagi frasa nama, motif dan coraknya. Selain keenakan rasanya ni ialah keterangan predikat, menerangkan predikat, motif dan coraknya yang unik. Ingat kita bukan ada subjek predikat saja. Kita ada subjek, predikat, keterangan predikat. Kita ada 3 unsur sebenarnya. Tapi kita jarang membicarakan soal keterangan predikat. Biasanya predikat saja. Ingat. So selain keenakan rasanya ialah keterangan predikat. Keterangan predikat tu dia explain, menerangkan predikat. Okey, jelas. Baik, ayat yang seterusnya. Kek lapis ini mendapat permintaan yang tinggi negara ini. Ini negara kita. Kek lapis ini. Bagus. Afiq dan juga siapa yang komen tadi? Kurta Aini, Batrisha. Betul Kek lapis ini. Senang sangatlah. Okey. Penduduk di Semenanjung juga mengembari rasa kek lapis Sarawak yang enak. Mana subjek dia? Penduduk di Semenanjung. Ya, penduduk di Semenanjung. Okey, tadi cikgu nampak ada yang tulis juga. Juga tu bukan Juga tu bukan unsur dalam frasa nama. Juga tu wujud dalam predikat. Okey, terdapat pelbagai kek lapis yang dijual di kedai kek. Okey, mana subjek dia? Terdapat pelbagai kek lapis. Bagus, terdapat pelbagai kek lapis. Okey, ayat seterusnya. Kek ini biasanya dihantar menggunakan perkhidmatan kurier untuk dijual di Semenanjung. Ya, Batrisha, Aini, kek ini. Abiana, Aisyah, kek ini betul. Okey, seterusnya. Pengusaha tempatan mempelajari teknik membuat kek lapis melalui kursus dalam talian. Pengusaha tempatan. Ya, bagus. Pengusaha tempatan. Bagus, Abiana. Pengusaha tempatan. Ya, Aini. Betul. Batrisha, betul. Okey, ayat yang terakhir. Penggemar kek lapis terdiri daripada pelbagai golongan masyarakat. Penggemar kek lapis. Ya, betul. Penggemar kek lapis. Aini betul. Penggemar kek lapis. Batrisha. Okey. Okey, jelas Senang saja predikat ni. Okey, ni cikgu tak tulis Nanti makan masa. So nanti kamu kena asingkan kat sini subjek predikat. Okey, dalam exam biasanya dia tak buat jadual tau. Dia macam ni Dalam exam nanti cara nak tulis macam ni. Contoh ni subjek. Titik bertindih apa dia? Kemudian predikat. Titik bertindih apa dia? Macam tu Okey, sekarang kita lihat pula soalan yang keempat. Ini paling senang Pola ayat saja.
Okey, pola ayat ada 4 kan? Ingat kadang-kadang kita lupa pola ayat ni apa dia, kan? Sebab ada setengah soalan dia tak tulis tau macam ni. Dia bagi detail lagi. Frasa nama tambah frasa nama, frasa nama tambah frasa kerja, frasa nama tambah frasa adjektif, frasa nama tambah frasa seni nama. Ada setengah soalan dia bagi tahu arahan sampai sini saja. Bagi setengah macam ni. Baca bertekan di bawah dengan teliti, nyatakan pola ayat bagi setiap ayat. Nampak? So kamu pun lupa pola ayat ni apa dia. So pola ayat ingat ada 4 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang kita lihat soalan pula. Sekejap Okey, ayat yang pertama. Setiap sekolah seharusnya berbangga kerana mempunyai program nilam. Okey. Apakah pola ayat bagi ayat pertama? Boleh tulis short form, jangan risau. Dalam exam sebenar pun short form je. Apa dia yang pertama ni? Setiap sekolah. FNFA. Okey, kejap. FN. Ush, kenapa FN ni? Cuba lagi Patricia ni, cuba lagi. FNFA cikgu. FNFK. A. Ya betul. FNFA. Kenapa? Okey, cuba tunjuk kat sini. Berbangga kan? Okey. Setiap sekolah ialah frasa nama. Sebab sekolah ialah kata nama. Seharusnya berbangga. Okey, seharusnya kata apa? Seharusnya ni kata bantu kan? Kata bantu tu kata tugas. Okey, berbangga. Ini berbangga ialah inti utama dalam predikat. So, berbangga tu ialah frasa adjektif. Bangga. Bangga tu ialah dia tentang apa? Bangga. Kata adjektif perasaan. Kita kan ada 8 jenis kata adjektif kan? Kata adjektif perasaan, panca indera, warna, bentuk, apa lagi ukuran. Kita ada 8 jenis kata adjektif. So berbangga ialah kata adjektif perasaan. Bangga. Okey. Keliru keliru. Okey, kejap. Okey, tengok ayat yang kedua pula. Program ini untuk meningkatkan budaya membaca dalam kalangan murid. Okey, apakah pola ayat bagi ayat yang kedua? Kejap. Bateri habis. Okey. FN tambah FSN. Ada yang FN tambah FK. Okey, kita tengok mana yang betul. Program nilam ialah FN. Biasanya depan memang FN lah. Okey. Salah ayat pula. Sorry. Program ini ialah FN. Untuk meningkatkan budaya membaca. Okey. Kenapa? Okey, untuk ni bukanlah frasa seni nama. Kenapa? Sebab apakah maksud frasa seni nama? Maksud dia ialah frasa nama tambah kata Maksud dia frasa sendi tambah frasa nama. Jadilah frasa seni nama. Kalau kamu kata untuk ni ialah frasa seni nama, adakah meningkatkan ni frasa nama? Tak kan? Meningkatkan ialah kata kerja. Jadi bukanlah. Jadi inti dia ialah meningkatkan. Cikgu faham untuk ni ada 2 function.
Yang pertama sebagai kata sendi, yang kedua sebagai kata hubung. Jadi salah. Meningkatkan ni ialah inti dalam predikat. So Fn plus mana? Okay. Ya, FK. Bagus. Okey, siapa yang betul ni? Afika Batrisha. Okey, tahniah. Hari ni cuba balik, cuba muhasabah diri. Tak adalah. Okey, program nilam dilaksanakan di peringkat rendah dan peringkat menengah. Okey. Program nilam macam biasa, frasa nama. Dilaksanakan ni frasa apa? Ya, FM plus FK, Afika. FK Dilaksanakan ni ialah kata kerja. Jadi ialah FK, frasa kerja. Baik, lihat pula ayat yang keempat. Murid perlu membaca bahan bacaan dan merekodkan hasil bacaan tersebut. Okey, mana subjek dia? Okey, apa pula ayat dia? Ya, FN plus FK. Senang saja. Murid ialah FN, frasa nama. Perlu membaca ialah, cuba highlight lah senang supaya faham. Sekejap. Kejap. Okey, maknanya perlu membaca ialah frasa kerja. Jadi FN plus FK. Baik, lihat pula ayat yang kelima. Murid yang berjaya dalam program ini akan menerima anugerah. Okey, apa pula ayat yang seterusnya? Dah lupa dah. Murid yang berjaya dalam program ini akan menerima anugerah. Apa pula ayat yang seterusnya? FN plus FA, betul ke? Kita ingat balik. Murid yang berjaya dalam program ini ialah frasa nama. FN plus FS. Tak ada. Dekat sini tak ada frasa sendi nama pun. Tak ada. Akan tu bukan frasa sendi. Akan terbantu. FA. Ada kata adjektif kat sini? Tak ada kan? Ya. FN plus FK. Mana kata sendi? Mana kata kerja dia? Akan menerima. Menerima ialah kata kerja. So, FN plus FK. FN plus FK. Okey. Seterusnya. Mereka juga akan mewakili sekolah ke pertandingan nilam sehingga ke peringkat kebangsaan. Okey. Apa pula ayat yang seterusnya? Apa dia? Mereka juga akan mewakili sekolah ke pertandingan. Ya, Batrisha, betul. Afiq Ryan pun betul. FN plus FK. Kenapa FN? Kenapa FN? Mereka ialah frasa nama. Akan mewakili ialah frasa kerja. Okey. Nak tahu kata kerja senang saja. Kebanyakannya ada imbuhan me. Kebanyakannya lah me. Ber pun ada juga. Tapi jaranglah. FN plus FK. Okey, ayat yang seterusnya. Okey, cikgu memang slow-slow sebab ada yang tak faham ni.
Mereka akan dinilai dalam kategori bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ya, Batrisha Afiq betul FM plus FK. Kenapa FK kat sini? Akan. Akan mereka perasaan nama. Akan dinilai. Dinilai ni okey, imbuhan awalan D nak imbuhan pasif. Kalau ada D ni imbuhan pasif. So ini imbuhan kata kerja pasif Okey. Ya. Bagus. Sekarang lihat pula ayat yang seterusnya. Lazimnya mereka akan membuat persembahan secara lisan di peringkat daerah. Apa pola ayat? Ya, sama juga. Betul Afiq Frasa nama tambah frasa kerja. Sama je. Oi, senang Mereka ialah subjek. Subjek lah. Apa? Frasa nama. Okey, akan membuat ialah frasa kerja. FN plus FK. Banyak sangat FN, FK ni. Okey, seterusnya. Sekiranya berjaya mewakili daerah, mereka akan mewakili daerah ke peringkat negeri. Ya, Batisha betul. Sama juga. FN plus FK. Mereka FN akan mewakili FK. Nampak tak? Senangnya kan? Kalau dapat soalan ni memang soalan jackpot lah. Okey, sekarang lihat pula yang seterusnya. Cabaran di peringkat negeri ternyata lebih sengit kerana terdapat pelbagai kebolehan murid dari segi persembahan. FM plus FA, betul. Kenapa? Tengok balik. Frasa nama mana? Okey, cabaran di peringkat negeri ialah frasa nama. Mana pula frasa adjektifnya, cikgu? Ternyata lebih sengit. Itu ialah, sengit ialah kata adjektif. Sengit ialah kata adjektif keadaan. Sengit ialah kata adjektif keadaan. Ataupun kata adjektif suasana. Sengit, riuh. Okey, itu ialah kata adjektif. Mana ada sengit kata kerja? Dia sedang sengit. Dia akan sengit. Mana ada? Sengit tu tentang keadaan. Keadaan sesuatu. Perlawanan yang sengit. Kan macam semalam. Malaysia lawan Vietnam. Memang sengit lah asalnya. Tapi sebab ref, hangit jadinya. Okey. Program nilam ini dapat mencungkil kepelbagaian bakat murid. FM plus FK. Ya, ini betul. FM plus FK. Kenapa? Program nilam ini ialah subjek. Subjek. Frasa nama. Dapat mencungkil frasa kerja jangan keliru. Okey. Okey, ayat seterusnya. Hadiah yang lumayan disediakan kepada para pelajar bagi setiap kategori yang dipertandingkan. Apa pola ayat yang seterusnya? FM plus FK. Mana FN dia? Hadiah yang lumayan ialah subjek. Subjek lagi. Frasa nama. Disediakan tu kata kerja So you pula. So itu ialah frasa kerja. FM plus FK. Okey, last sekali. Murid yang berjaya akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Sama FM plus FK. Okey, mana FK dia ni? Mewakili lah fasa kerja. Mana fasa nama dia? Depan murid yang berjaya. Okey.
So itu saja, tak ada pula jawapan frasa nama tambah frasa sendi nama, tak ada Jadi tak semestinya keempat-empat ni ada. Okey. Frasa nama tambah frasa nama pun satu yang cikgu jumpa. Ke tak ada? Tak ada kan? Cikgu silap ni. Okey. Kita ada lebih kurang 12 minit. Okey, ada contoh. Ada dah contoh macam ni. Okey, Afiq. Afiq ke sekolah. So, Afiq ialah frasa nama. Ke sekolah ialah frasa sendi nama. Apa lagi? Ataupun bantuan itu. Sekarang musim banjir kan. Bantuan banjir itu. Daripada siapa? Daripada dermawan. Nampak tak? Bantuan banjir itu adalah frasa nama. Daripada dermawan. Daripada tu kata sendi. Dermawan adalah kata nama. So gabung frasa sendi nama. Okey, jelas Okey. Okey, baik. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, yang ni best sikit Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian kenal pasti ayat penyata. Okey, apakah maksud ayat penyata? Ayat penyata tu dia menyatakan sesuatu lah. Dia ada subjek, ada predikat, tu je. Menyatakan satu, apa-apa. Ayat seruan macam mana? Ayat seruan tu dia ada kata seru. Cis, amboi, aduhai, wah, wahai. Apa lagi Syabas. Ayat perintah macam mana? Ayat perintah tu dia banyak Dia ada ayat larangan, ayat silaan, ayat suruhan. Dia ada apa? Ada sila, tolong, ayat permintaan. Apa lagi? Jangan, minta. Okey. Ayat tanya, tahulah kan tadi kita buat kan? Okey, baik. Sandes. 2 kilometer lagi impian kita akan menjadi kenyataan untuk sampai ke puncak Kinabalu. Apa contoh ayat yang pertama ni? Ayat penyata. Ayat penyata. Betul. Ayat penyata. Kejap. Okey, ayat penyata. Menyatakan bahawa dia dah lagi 2 km akan sampai ke puncak Kinabalu. Tapi 2 km jalan kaki pun jauh Jauh. Kalau tak berjaya bagaimana? Okey, ayat kedua. Nampak ayat tanya. Ya, bagus ayat tanya. Okey, Batrisha, Afiqah, betul Sebab apa ayat tanya? Dia ada kata tanya. Okey, Kangit, kita mesti cuba dan pastikan tidak melepasi garisan putih ke berjalan. Ayat penyata. Ayat penyata. Betul ke? Seruan. Kalau ayat seruan, dia tak ada tanda seru. Oh, Ayat perintah. Bagus. Ayat perintah. Sebab apa ayat perintah? Dia ada kata bantu ni. Mesti. Kita mesti cuba. Dia macam macam menggesa seseorang. Ayat perintah. Okey, yang keempat ni, senanglah. Ayat Ayat seruan. Ya, ayat seruan. Sebab ada kata seru. Ada tanda seru
Walaupun dia tak ada kata seru, tapi dia ada tanda seru. Pegang kuat pada tali, nampak? Ni. Okey, aduh sakitnya. Ya, bagus Batrisha. Ayat seruan. Cedera teruk. Cedera Rosli teruk. Kita semua kena balik dahulu ke laban rata. Kita perlu usung Rosli balik. Ayat apa? Ayat perintah. Bagus, ayat perintah. Baiklah, cari kayu untuk jadikan pengusung. Ayat apa? Penyata. Ayat penyata. Kurang sesuai. Ayat perintah, Batrisha betul. Dia macam menurut arahan, ayat perintah. Bukan. Maknanya, nampak ada perkataan cari. Cari kayu. Dekat sini ada unsur penegasan. Cari kayu. Cari tu macam arahan. Cari kayu. Ataupun tolong, diam. Duduk. Macam arahan. Mana dia suruh cari. Maknanya satu perintah lah. Macam mak kita suruh. Okey, pergi kedai. Okey, cari kunci mak. Maknanya arahan. Okey, tinggalkan aku di sini. Kamu semua mesti naik ke puncak. Ya, ayat seru. Ya, sebab ada tanda seru. Bagaimanakah dengan cedera kau, Rosli? Seruan. Ayat seruan. Ayat seruan? Bagaimanakah ayat tanya? Sebab Bagaimanakah dengan cedera kau? Ayat tanya. Tak apa, tak apa, tak apa. Aku masih dapat bertahan. Ayat perintah pun. Kan? Okey, betul Batrisha. Ayat penyata. Dia menyatakan sesuatu. Dia kalau perintah tak, dia tak ada bagi arahan pun. Dia kata aku masih dapat bertahan. Maknanya ayat penyata lah. Dia menyatakan sesuatu. Dia tu boleh bertahan. Walaupun jauh macam mana pun dia boleh bertahan. Kita masih ada peluang lain, Rosli. Keselamatan sahabat lebih penting. Ayat apa? Kita masih... Ya, bagus. Ayat penyata. Dia menyatakan bahawa kita ada peluang. Jangan buang masa lagi. Kita perlu dapatkan rawatan segera. Kenapa? Kenapa kata perintah? Sebab ada perkataan jangan kan. Tapi kamu tengok balik kat hujung dia ada tanda seru. So ayat seruan. Okey, yang terakhir sekali, terima kasih sahabat. Aku tak akan lupa pengorbanan kalian. penyata. Bagus Afiq, ayat penyata. Okey, jelas Okey. Okey, jangan left lagi. Cikgu nak bagi satu quiz. Yang ni kamu buat di luar kelas Okey, sebentar. Okey, kejap Okey, ini merupakan ujian akhir tahun fast track. So semua kena jawab. Okey, di luar kelas lah nanti. Ini senang saja. Yang ini soalan objektif saja. Dah ada pilihan jawapan. So kamu tak perlu jawab dalam bentuk subjektif Ini semua soalan objektif. Okey So kamu copy siap-siap link ini. Okey Okey, kalau kamu dah copy link ni, dah save,
kamu semua boleh left Zoom. So kita jumpa pada minggu depan. Minggu depan kita akan membincangkan skema jawapan dan juga kita akan bincang sikit lagi tentang sintaksis. Okey. So terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Okey, selamat menghabiskan sisa baki cuti Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Malam. Cikgu.